Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Kahfi dulu ayat 1 hingga 10 beramai-ramai. Siapa yang ada phone boleh buka. Inilah yang tak hafal. Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha Tan Sri Syed Azman. Seterusnya seluruh warga kerja Westa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan. Wahai Allah, berkatkanlah hari-hari yang berbaki kepada kami dalam bulan Ramadan. Wa a'inna fihi 'ala siyam. Wahai Allah, bantulah kami untuk menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan. Wal qiyam, bantulah kami untuk berpuasa. Wal qiyam, dan bantulah kami untuk mendirikan malam-malam dalam bulan Ramadan. Wa ghaddil basari, wahai Allah, bantulah kami untuk kami menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Wa hifzil lisan, dan doa Nabi yang seterusnya sepanjang bulan Ramadan, iaitulah wahai Allah, bantulah kami untuk menjaga lidah sepanjang bulan Ramadan. Alhamdulillah, petang ni semua yang ada dalam dewan kita semua Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk puasa Ramadan, yang mana kita tak tahu tahun depan adakah semua yang duduk dalam dewan ni boleh berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Yang ni yang orang kata berdebar-debar juga kan. Tapi orang Melayu ni dia ziarah orang meninggal, pergi semayang jenazah pun balik tu makan lalu juga kan. Bukan kata lepas tu tak lalu makan seminggu ke, tak ada lah. Jadi pengajaran dengan kematian ni agak kurang memberi kesan lah kita ni. Sebab tu bila saya sebut
tahun ni Allah bagi peluang untuk duduk dalam Ramadan. Tahun depan boleh jadi saya yang bercakap ataupun salah seorang yang duduk dalam dewan ni, wallahu alam. Saya pun tak tahu, saya bukan malaikat kan, saya pun tak tahu siapa yang Allah akan ambil untuk tak sempat tahun depan dalam bulan Ramadan. Bila dah sempat, gunalah peluang. Antara hadiah yang Allah sedia dalam bulan Ramadan tak ada kepada umat lain adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Disebabkan umur umat ni pendek. Kita 60 hingga 70. Jangan siapa duk berangan, wahai Allah, kan aku ni buat baik banyak dah, boleh tak bagi 160? Kan 160 tak ada tuan. Tak ada rekod lagi lah. Paling tua pun perasan 120 ada. 120. Tu pun jarang-jarang lah. Bukan majoriti, jarang-jarang. 0, berapa peratus. Nabi sebut a'maru ummati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut umur umat aku antara 60 sampai 70. Hak itulah majoriti. Sebab tu tuan-tuan tengok kita ni masuk 60 sampai 70 tu, hak tu diambang maut. Diambang ajal. Sebab takat tu je umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di sisi Islam ni kehidupan di situ saja? Tak. Dunia ni bukan lagi kehidupan sebenar. Dunia ni tempat untuk bercucuk tanam. Allah Ta'ala bagi modal. Ni kita duduk di dunia ni, tengah hari petang ni tempat untuk beramal. Menuai di akhirat. Maka Allah bagi umur umat Nabi Muhammad 60-70, singkat. Yang paling singkat umur kita tuan. Paling singkat. Sekejap je. Tambah pula akhir zaman ni dia jadi hak meninggal mengejut ni banyak. Tak payah tengok di Afrika, tak payah tengok di US. Hak meninggal mengejut ni tengok di keliling kita aja. Sepupu, anak menakan, satgi jiran, kadang-kadang warga kerja. Tuhan ambil hak umur 80, umur 50, hak umur 40, umur 30, umur 20. Yang tu Nabi sebut mautul faja'ah dalam hadis. Mautul faja'ah ni mati mengejut. Banyak ke akhir zaman? Banyak. Tuan-tuan pegang sok abang, tak ada sehari pun dan sok abang tu melainkan ada hak mati muda ni. Mesti ada. Cuma kita nak renung dengan tak renung je. Banyaknya tak renung lah. Baca, lepas tu lalu lah. Tu dia meninggal jauh lagi. Sampailah kena kat diri sendiri. Waktu tu baru terkelip tengok malaikat maut. Hari pertama tengok muka malaikat maut. Malaikat maut ni akan dilihat oleh saya yang bercakap dan kita semua. Waktu hari pertama tu barulah diam 1,000,000 bahasa, bukan 1,000 dah. Pun tak bunyi. Ketika hari pertama melihat itu, iaitu hari kematian. Umur umat aku singkat, maka Allah memberikan banyak kelebihan kepada umat aku, kata Nabi. Disebabkan sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah sayang Nabi kita. Kita untung, saya untung, tuan-tuan untung sebab Nabi kita namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sayang Nabi, Allah memberikan banyak hadiah yang tidak diberikan kepada umat lain. Rasul lain pun tak dapat. Bukan umat lain, Rasul lain tak dapat. Kalau penuh, tuan-tuan main depan sikit. Depan kosong banyak ni. Saya minta injak depan sikit.
Boleh depan sikit. Ni tak ada penjarakan dah kan? Kalau ada, tuan-tuan bayanglah saya. Saya beli awal, tak apa. Kosong banyak lagi boleh belakang. Okey, baik. Yang duduk luar boleh masuk kat dalam, banyak lagi kosong. Kok tak puas duduk di luar. Jadi alhamdulillah disebabkan umur umat Nabi Muhammad ni 60-70. Maka Allah bagi banyak hadiah. Antaranya satu hari bila Nabi cerita ada seorang Bani Israel zaman dulu punya cerita, dia keluar rumah dia berjihad. Bukan pergi main pinball tau. Pergi berjihad. Berjihad ni kalau kena pancung putih kepala, mati syahid. Jihad. Satu Yahudi ni, Bani Israel zaman dulu, dia keluar berjihad 1000 tahun. Ini nak cerita umur umat dulu. No? Kira pencen umur 800 tu biasalah. Kan? Umur apa ni? 800 pencen lah. Kan? Baliak umur 150. Contoh, wallahualam kan. Kita tak tahu dulu macam mana. Tapi umur banyak. No? Jenuh mai pejabat. 30 tahun kerja pun cemuih dah. Kan? Bila nak balik kampung. Kan? Kalau 800 tahun kerja, tuan-tuan. Allahu Akbar. Lepas tu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Hak masuk Islam tak sampai 100,5. Ni hak dalam dewan ni ramai lagi. Punya lama dia berdakwah. Tak jemu-jemu. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh. Ada satu Yahudi ni, Bani Israel. Dia keluar berjihad 1000 tahun. Saya tengok hadis tu. Jihad 1000 tahun. Pergi mengaji 20 tahun pun. Kan? Beruban. Walaupun umur baru 30. Kan? Pergi mengaji. Beruban. Macam mana keluar berjihad 1000 tahun. Kemudian baru balik. Hadis ni sahih. Kemudian sahabat kata, ni Nabi cerita kat sahabat macam ni lah. Nabi cerita kat sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, sampai 1000 tahun umur, 1000 tahun. Umur umat dulu biasa. 400, 600, 370. Kalau meninggal umur 290, meninggal muda anak. Tak ada pencen 800 umur kan. Subhanallah. Orang dulu sembang. Tuan-tuan, bila sahabat kata, ya Rasulullah, 1000 tahun keluar berjihad. Nabi kata, ya, 1000 tahun keluar berjihad. Banyaknya pahala berjihad. Sebab berjihad ni dia pahala dia besar, tuan-tuan. Nanti kita cerita. Saya minta izin. Sila. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu, jauhlah kita ketinggalan dengan umat-umat terdahulu. Sebab nanti nak timbang dosa pahala sama. Kita baca Quran, mereka ada Zabur, mereka ada Taurat, mereka ada Injil, kita ada semayang, mereka ada semayang. Di mahsyar esok, bila nama umat-umat dahulu dipanggil, ibadat yang ditimbang di atas tu sama macam kita. Babi diharamkan zaman dulu sampailah zaman umat Nabi Muhammad. Arak diharamkan daripada umat-umat terdahulu sampai umat hari ni. Zina diharamkan, riba diharamkan umat-umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad. Salat ada sejak berapa puluh ribu tahun yang terdahulu sampai umat Nabi Muhammad. Puasa ada untuk umat terdahulu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sama tak? Sama. Sahabat kata, ya Rasulullah, sikit sangatlah perjuangan kita, pahala kita, kedudukan kita di sisi Allah nak banding dengan umat yang terdahulu.
Selepas itu Allah turunkan satu hadiah yang tidak diperolehi oleh umat-umat terdahulu, juga tidak diperolehi oleh mana-mana rasul terdahulu tak dapat. Iaitu Allah bagi special dalam setahun ada satu malam. Mana-mana umat Nabi Muhammad hidupkan malam itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Rahmat dia, gandaan pahala dia, gandaan kebaikan dia lebih daripada apa yang Allah peruntuk selama 1000 bulan. Dalam Lailatul Qadar, siapa boleh hidupkan malam tu? Bukan 8 jam. Siapa yang boleh hidupkan malam tu, maka gandaan rahmat yang Allah sedia untuk umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada 1000 bulan punya malam. Berapa tahun tuan-tuan 1000 bulan? Lebih kurang berapa puluh tahun? 1000 bagi 12 lah. Kan? Setahun ada 12 bulan. 1000 bagi 12. Kan? Lebih kurang 60 berapa? 72 ke? Tahun. 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, Lailah tu maksudnya malam. Khairun lebih baik daripada 1000 bulan. Hadiah ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berlaku pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir Ramadan. Ni tak masuk gini. Malam ni malam 17, 18. Khilaf ulama. Khilaf kan. Malam ni malam 17 ke 18 kan. Dia Lailatul Qadar 20 ke atas. Malam yang orang Malaysia sibuk nak susun kuih raya. Malam yang orang Malaysia sibuk nak bakar lemang. Orang tak bakar lah Ustaz, orang beli lah. Sibuk sambut anak menantu. Sampai tak ada tarawih malam-malam itulah Iblis mengarahkan dan mengerahkan keseluruhan syaitan-syaitan dia. Walaupun malam Ramadan tak ada lah. Ramadan besar-besar diikat. Sepanjang Ramadan yang besar-besar diikat ni yang kecil-kecil ni. Saya tunjuk kat tuan-tuan pula. Bukan tuan. Yang kecil-kecil dah tunjuk kau ni pula dah. Hak selamat saya juga lah. Iblis lah ni kita bercakap. Iblis dengan syaitan-syaitan besar. Menteri-menteri syaitan. Bukan menteri ni syaitan. Menteri-menteri di kalangan syaitan ni, mereka diikat. Payah cakap zaman lah ni kan. Bukan boleh ni dengan live, dengan apa. Tuan-tuan no? Tapi yang biasa-biasa ni ada, dan musuh kedua kita adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Waktu itulah dikerah habis-habisan untuk kita sibuk. Tuan-tuan perasan 10 malam last tu, bukan tuan-tuan sekali dengan saya. Saya pula duduk dengan mak. Kan, bila mak di rumah saya, mak duduk dengan saya, ibu duduk dengan kita, semua kan, semua berapa hari sebelum raya tu penuh dah. Kan? Meja ni daripada meja bulat tu guna meja panjang. Nak susun. Kan, kawan ni keluar pergi bazar, kawan ni keluar pergi bazar, kawan ni masak, kawan ni daripada rumah. Hak meja bulat tu pun boleh susun 10 mata dah. Kan? Hak guna meja panjang. Kan? Azan Isyak duduk kat meja lagi. Mayang dah lah tak saat maghrib. Tak, mayang teruk sangat. Kan? Semayang dah tadi maghrib, sambung. Ramai anak-anak kan, menantu macam kami, dah mak duduk di rumah, lepas tu mak menekan pun banyak meninggal dah. Pak menekan meninggal, mak menekan tinggal seorang dua aja. Depa buat hak tu jadi tuk pula dah. Kan? Sekali dengan sepupu dengan apa, semua balik. 10 malam terakhirlah manusia paling lalai sekali. Cuba tengok, cuba perhati muhasabah balik hidup kita. Waktu itulah nak kemas barang, waktu itulah nak keluar pergi cari baju raya. Baju raya bukan keluar sekali, keluar untuk 5-6 orang.
sekali keluar baru untuk 2 orang. Nak pusing. Ni tak mau nak hak butang sampai ke belakang. Hak ni dia nak tudung hak manik meleret sampai ke bawah, sambung dengan jubah. Lagi tak jumpa, duk keluar di tar tak ada, Tun Razak macam tak ada, cari 5 hari baju raya saja. 5 hari pusing tang ni. Akhirnya Lailatul Qadar yang nabi-nabi lain dan rasul-rasul lain cemburu sebab umat Nabi Muhammad dapat. Terlepas tak selama ni? Terlepas. Tiap tahun terlepas. Sibuk dengan segala macam persiapan raya. Walaupun kuih tak buat pun. Zaman dulu buat, saya ingat kan. Sekali dengan saya pun kena duduk di dapur. Kira reti lah makmur, konflik, boleh buat. Kan? Elemen London apa semua tu boleh buat. Macam nak bagi cayang coklat tu kan. Sebab kak paksa duduk dapur. Dah dulu zaman tu zaman buat. Kan? 7 jenis, 8 jenis semua buat. Walaupun beli zaman lah, manusia tetap sibuk dan akhirnya terlepas Lailatul Qadar. Tahun ni masih ada peluang. Tak masuk lagi. Manusia yang bijak, dia buat persiapan awal. Bukan raya awal. Kan? Tak hidup buat raya awal pula. Buat persiapan awal, kuih raya awal. Kan? Rumah ke apa ke awal. Nak salin tirai ke, nak tukar sofa ke apa, awal. Bagi tahu nak menentu apa-apa, awal. Jangan lewat. Kita nak tumpu 10 malam terakhir, kita nak tumpu. Kata Al-Imam Sa'id ibn Jubair, dia ni ketua ulama tabi'in. Alim tu tak usah cerita lah. No? Lagi awal pada Imam Syafi'i, lagi awal pada Imam Ahmad bin Hanbal, hak tuan-tuan kenal tu. No? Lagi awal daripada Imam Malik ibn Anas, presiden ulama Madinah. Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu ni ketua ulama tabi'in. Dia kata, sesiapa yang nak dapatkan Lailatul Qadar, tapi saya sebut rahsia ni sekali semua seronok. Tak payah sebut lah ni. Kan? Sebab dia macam senang sikit rahsia ni. Kan? Ada Puan Sri pesan kat saya, Ustaz jangan sebut rahsia-rahsia ni. Okey. Kata imam ni, untuk mendapatkan untuk mendapat bahagian daripada Lailatul Qadar, hendaklah kalian menjaga Isyak dan subuh tiap-tiap malam dan tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan. Berjamaah. Hendaklah kalian jaga Isyak berjemaah, subuh berjemaah. InsyaAllah mendapat bahagian daripada Lailatul Qadar. Kalaupun tak boleh bangun tengah malam sejam, 2 jam. Macam yang dilakukan oleh orang lain. No? Kita hari ni di Malaysia bukan Isyak dengan subuh. Isyak pun tak semayang. Ni yang menyedihkan. Subuh gagah sebab bangun sahur. No? Bangun sahur. Kebanyakan lah ni kalau anak muda, sahur pun tak marah. Tak bangun terus. Kan? Yang mak pak ni kata, ish, kuat anak kita abang no. Alhamdulillah tak pernah bangun sahur. 20 hari tak bangun sahur. Rupanya sahur 9.30 di sekolah. Saya cikgu tau. Saya guru sekolah. Lama saya mengajar sekolah menengah. Dulu daripada mengajar dulu pun saya duk keluar ceramah merata dah. Sekolah-sekolah lebih 200 buah sekolah. Kan? Beratus-ratus buah sekolah. Ada satu sekolah ni panggil bulan Ramadan, dia kata ustaz cakap satu tajuk je, suruh budak puasa. Suruh budak puasa. Mak pak dok ingat anak ni kemas. Kan? Ayak setitik pun tak minum. Sahur. Tiap-tiap hari puasa. Pergi sekolah. Bila pergi di sekolah, kata cikgu ni, sebelum saya mula ceramah, dia kata, ustaz, sekolah kami campur Cina Hindu, Melayu. Maka kantin sekolah buka. Kantin buka, tuan. Kantin buka untuk non-Muslim.
Mereka buka, tapi kapasiti jualan dikurangkan. Kapasiti jualan dikurangkan. Semua kurang lah. Kalau 1000 budak, 400 non-Muslim. No? Makanan dikurangkan. Bila mai Ramadan, makanan habis lagi awal. Sampai Cina pun tak dan. Kami heran. Anak-anak Cina pun, dia selalunya ramai. Melayu ni dia jadi samsing lah. Melayu kalau sekolah ramai Melayu kan. Melayu dia akan jadi belagak sikit kan. Ramai Melayu. Kemudian anak Cina Hindu pun tak dan. Sebahagian anak Hindu ni, dia pergi beli berbelah-belah bungkus. Kan? Maka cikgu pun heran. Dia seorang 8 bungkus. Pasal apa? Bila buat spot check, mereka buat tahlil di kelas. Sekali dengan kenuri. No? Mereka buat tahlil dalam kelas. Subhanallah. Zaman hari ni tuan-tuan, zaman dulu kita nak makan depan orang, kita tak makan lah. Nak makan depan orang, ni remaja dulu, no? Malu nak makan. Paling teruk pun kalau tak puasa 3-4 hari je sebulan. Dulu punya remaja, hak lain memang puasa. 3-4 hari tu tak kena nasi goreng. Tak pi beli burger ke apa. Minum air paip je. Waktu mandi. Ni dia. Betul pernah buat lah tu. Bubuh kot ni, geluk. Dulu paip elok. Bukan macam hari ni punya air paip. Dulu kita minum air paip direct, tak sakit. Hari ni cuba pergi minum direct. Kan? Punya tak berkat zaman hari ni. No? Dulu sungguh tuan-tuan. Kita minum air paip hari-hari. Jadi budak dulu kalau tak puasa pun 3-4 hari je. Tu pun kena air paip saja. Supaya tak berdosa sangat. Lepas tu bila keluar, kena buat muka tak larat lah. Kan buat muka. Padahal 2 jam dah tak saat ni. Dalam bilik air tu. Faham ke tak? Tak tahulah cakap Kedah ni. Sebab Tan Sri orang Kedah kan. Kemudian saya kata apa nama ni kat cikgu tu, pasal apa tak tugaskan pengawas untuk tengok apa nama ni dalam kelas siapa tak hari ni tak puasa, ambil nama umum dalam perhimpunan, kita tibai sikit, bukan tibai sampai pecah kan, tibai bagi tunjuk apa nama ni pengajaran, ambil pengajaran. Dia kata, ustaz dalam kelas memang tak ada pengawas, memang tak ada sebab pengawas makan belakang bangunan. Hak dalam kelas ni budak-budak biasa je. Ni kritikal ni tuan-tuan, ni bukan contoh saya buat ni, cerita hak berlaku. Saya bukan buat contoh. Sampai tak puasa. Beramai-ramai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. No? Cukup besar punya. Orang kata cabaran yang sangat besar. Cabaran yang sangat besar. Bila tambah hari ni punya tuan-tuan, budak tak malu lah untuk tak puasa. Dia makan terang-terangan kan, berkongsi lagi. Minum tonggak apa dia? Teguk ayak ni. Tunggang ayak, bukan arak. Minum ayak kosong lah. Minum ayak kosong bulan Ramadan dalam kelas ni biasa. Bawa keluar betul. Kantin tak buka. Kalau semua sekolah tu, kalau semua Islam, maka kantin dia tak beroperasi. Tapi kalau campur, ada non-Muslim 40%, 30%, kantin akan buka sikit kan. Jadi yang ada anak kena tengok lah, no? Kena check. Jangan sampai, orang kata jangan sampai umur 17 sampai umur 18. Anak tu kalau dia tak puasa sampai mati, dia tak puasa. Sampai dia umur 30, 40, sampai dia ada anak, ada keluarga, dia masih tak puasa. No? Saya bukti dia, tuan-tuan. Kalau bulan puasa, saya suka pergi tupah. Tan Sri tahu tak tahu tupah air terjun belah-belah ni. No? Tupah ni air terjun, sungai lah, sungai bersih, sungai warna jernih ni. Bukan saya pergi minum air tu.
Saya suka pergi situ, pi tilawah tang tu lah. Noh, baca Quran tang tu. Kalau panas sangat, saya berendam. Ni betul ni, sampai lah pun. Saya akan berendam. Berendam tidak membatalkan puasa, kecuali sambil menyelam lah. Menyelam dan menyedut. Kan? Kalau tuan-tuan berendam biasa, tak ada masalah. Betul, kan? Seronok, ditupah tu. Jadi, yang saya sebut tak saat ni, kalau tak jaga anak-anak daripada umur 7, tak start latih berpuasa, daripada umur 7 sampai 70, dia akan makan nasi. Tengah hari Ramadan, siang Ramadan. Sampai 70. Bila saya pergi situ, bila kita pergi bulan Ramadan, pergi kawasan rekreasi ni, air lata ni, air terjun ni, mana ada orang pergi bulan Ramadan. Jadi tak ada orang lah. No? Saya pernah pergi sekali untuk pergi baca Quran tang tu. Saya suka kawasan tu sejuk. Saya berendam sikit kaki sampai ke paha semua ni, kan. Duduk tang tu. Pernah satu hari saya pergi, saya tengok ada 2 orang tua duduk tonggek atas batu. Ni dia punya nasi duduk tang ni. Bukan budak-muda umur 20. Bukan budak-muda umur 30. Saya kenal lah, kan. Saya tengok, saya tak kenal orang tu. Umur tu saya tahu. Kan? Saya pipi duduk, mereka pun duduk tonggek, tak duduk sila lah. Sebab duduk buat kerja haram. Kan? Buat kerja haram ni, dia kena tonggek, dia cepat sikit lari. Kan? Nak bungkui nasi tu nak tahu cepat sikit, kan? Buat kerja haram, kan? Tak sambil-sambil tonggek, kepala macam ni, sobangan merang, kan? Merang duduk kupas. Apa udang galah. Jadi duduk tonggek tu, saya pipi duduk tu, dia tengok-tengok dengan kepih apa. Dia tak lompat, dia bungkus pelan-pelan. Bagus juga. Dia segan lah tu. Dia bungkus pun slow dekat tu, kan. Dia tengok. Segan lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Umur 7 tak latih. Orang hari ni banyak latih lambat. Anak umur 10 duk bagi pakai skirt lagi. Anak umur 10, 9 duk beli senak pendek lagi hak jantan. Ni saya sebut lah, tuan-tuan. Salah. Umur 7 kena latih dah tutup aurat. Kalau perempuan beli dah tudung kada kecil, bagi dia pakai. Dia cukup 10-11 tahun, dia takkan langkah kaki keluar daripada rumah, kecuali dia capai tudung dia. Walaupun mak tak suruh. 12 pakai seluar ketat lagi. Umur 12. Lepas tu sampai umur 45 duk pakai seluar ketat. Heran pasal apa, ustaz? Doa hari-hari. Pasal apa mula lambat? Nabi ajak dah, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Latih dan didik arah anak kalian untuk solat umur 7. Solat, tutup aurat, puasa umur 7. Boleh ke ustaz? Kan? Jawapan dia, kita tengok ramai dah. Sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya latih anak-anak mereka. Sangat ramai. 7. Puasa penuh. Akhir puasa 1 Syawal, bagi penghargaan. Tak salah Islam ajak. Bagi penghargaan. Kan? Abang puasa penuh, ayah bagi 100. Kan? Adik puasa tak cukup sikit, okey, kurang sikit. Bagi 70, 60. Duit raya. Contoh penghargaan. Dia tengok, ada penghargaan. Budak, dia tengok ada penghargaan, dia suka untuk buat benda tu. Jangan mula lambat. Jangan mula lambat. Mula awal. Mesti umur 7. Nak pakai pakaian yang sempurna, solat. Walaupun umur 7, kita suruh dia semayang tepi kita, saat dia pergi ke Kaabah, saat pergi ke Masjidil Aqsa, saat pergi dia semayang pergi ke Australia, tak apa, janji dia rokok, janji dia i'tidal, saat pergi dia tak cukup rakaat ke apa ke, saat pergi dia masuk dalam kain kita, saat pergi dia naik ke belakang, kita rokok sujud, dia turun sekali dengan dia. Anak ini yang kalau daripada 7 kita latih dia untuk berpuasa, kalau kita pejam mata umur dia 10 pun, dia takkan tinggal puasa tu sampai dia tua. Takkan tinggal.
Hak ni mak ayah cerdik akhirat. Bukan cerdik menega saja. Kena cerdik akhirat. Menega 60 tahun. Akhirat berapa puluh juta tahun. Panjang. Pakar dunia, bagus. Fardu kifayah, bagus. Tapi kalau pakar akhirat, 1,000,000 kali lebih bagus. Sebab kehidupan sana lebih panjang. Sebab kehidupan sana lebih lama. Sebab tu Allah Ta'ala bagi khas Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dulu kita duk ingat nak kena bangkit malam. Nak kena bangkit daripada isyak tu 4 jam. Baru dapat Lailatul Qadar. No? InsyaAllah nak dapat bahagian daripada Lailatul Qadar, jaga subuh berjemaah, isyak berjemaah. No? Habis Ramadan, tak payah mayang dah. Boleh Lailatul Qadar dah Ustaz? 70 tahun? Hak tu boleh masuk Ayah Pin punya persatuan. Bukan macam tu. Orang yang mendapat kerahmatan dan keberkatan Ramadan akan mengalir rahmat dan keberkatan itu sampai luar Ramadan. Kalau tuan-tuan nak tanya Ustaz, saya ni dapat tak rahmat Ramadan ni? Nak tahu kita dapat rahmat Ramadan. Kan Ramadan bulan rahmat, bulan Allah ampun. Tuan-tuan tahu, tiap-tiap petang dalam bulan Ramadan, Allah membebaskan 60,000 nama umat Nabi Muhammad daripada neraka Jahannam. Siapa minta tiap-tiap kali sebelum buka puasa? Tak ada. Sembang, pegang handphone, lepas tu mata duk relin lauk apa nak ambil. Cucuk mana dulu? Duk geram tengok cucuk. Tiap-tiap hari Allah mengumumkan kepada umat Nabi Muhammad yang minta 60,000 nama dikeluarkan daripada neraka Jahannam. Umat Nabi Muhammad ramai. Ramai, berbilion-bilion. Sehari 60,000 je. Tak pernah kita sebut doa yang Nabi ajak, waja'alna min utaqa fi syahri Ramadan. Ya Allah, pilihlah kami sebagai salah seorang daripada yang dibebaskan daripada neraka Jahannam. Allah pilih nama kita. Doa kita naik, Allah makbul. Naik doa kita, tuan-tuan, apa hak kita sebut ni semua dia naik. Sampai ke langit. 1, 2, 3 sampai ke 7. Apabila dia melepasi ke 7 langit, bermaksud dia adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal. Sebab tu tuan-tuan akan dengar Nabi pernah sebut ada doa naik beberapa jengkai kemudian dihilang. Beberapa jengkai saja. Doa siapa? Doa orang yang melawan suaminya. Menderhakai suami, memutuskan silaturrahim, menderhakai ibu dan ayah. Ni antara doa-doa yang kalau dia berdoa, naik doa dia. Jengkai aja. Jengkai takat ni. Lepas tu hilang. Doa dan amalan yang diterima oleh Allah, dia akan naik menembusi langit 1 sampai langit 7. Kemudian dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. No? Sebab tu sebahagian kita berdoa banyak tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Maka kembali kepada tajuk Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Rebutlah tahun ni tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi ruang untuk jumpa Ramadan. Siapa yang petang ni umur 40, maksudnya sudah 25 kali Allah bagi kat dia Ramadan. Ketuk sikit kepala ni, bagi sedang. Siapa yang petang ni umur 50, maksudnya Allah dah bagi peluang dekat dia daripada dia balik sudah 35 kali Ramadan. Siapa yang petang ni umur 60, bermaksud Allah dah bagi kat dia 45 kali Ramadan. Persoalan dia, sudah berapa kali kamu mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah kamu terlepas ke semua 45 kali Lailatul Qadar tu?
tepuk dada, tanya iman kita. Cukuplah tahun-tahun yang lalu kita dah terlepas. Lara dengan ahli keluarga kita. Lalai buang masa dengan adik-beradik ahli keluarga sebagainya. Sampai terlepas ibadat dalam bulan Ramadan. Terlepas 10 malam terakhir. Malam-malam yang paling sibuk untuk umat Islam di Malaysia ni. No? Balik kampung pun waktu tu juga. Nak jam, nak apa, waktu tu lah segalanya. No? Semoga tahun ni kita semua dapat Lailatul Qadar, insya-Allah. No? Semoga tahun ni Allah SWT memberikan peluang kat saya dan kita semua untuk dapat nikmat Lailatul Qadar ni. Doa yang mustajab, malam yang tenang, limpahan rahmat yang lebih banyak daripada 1000 bulan.